Subhanahu wa ta'ala menghalang kita. Kita punyalah nak tapi tak dapat. Atau kita tak nak tapi dapat. Wa mata mana'aka, ya Allah ya Tuhan. Lemahnya kita sebagai manusia. Benda yang mungkin kita cuba nak buat, kita nak benda tu, tapi tak boleh, tak dapat. Terhalang. Dan Allah Maha mengetahuinya. Di mana Allah nak suruh kita lihat? Kalau tak, nanti macam-macam berlaku dalam hati kita. Kalau benda tu melibatkan ramai orang akan berasa macam-macam. Tetapi sahabat-sahabat, tengok, asyhadaka qahrahu. Kamu tahu tak sebenarnya Allah nak perkenalkan, nak bawa kamu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala pada perkara yang kamu tak mampu nak ubah. Pada perkara yang kamu tak mampu nak buat apa-apa, walaupun kamu dah cuba, walaupun kamu dah usaha, kamu dah ikhtiar. Saksikanlah Allah itu Al-Qahhar, yang maha berkuasa penuh. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah sebut, kita jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, nikmat yang paling besar kita dapat ni antara lain adalah nikmat Islam. Cuba sahabat-sahabat bayangkan, agaknya bagaimana keinginan baginda Nabi SAW untuk berikan Islam itu kepada bapa saudara baginda Abu Talib. Abu Talib maksud sokong melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menemani dalam banyak keadaan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Abu Talib tak dengar, bukan Abu Talib tak tahu apakah seruan yang diajak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti tahu. Di atas pembaringan kematian, nak nazak dah, nak sakratul maut dah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi beliau. Bayang tuan-puan. Tuan-puan boleh bayang tak? Ini kita kata imajinasi kita, sebab saya nak gambarkan, wah ini suasana yang sangat dahsyat. Kalau kita nak mati, Nabi kat sisi kita. Cuba tuan-puan bayang. Abu Talib nak mati tuan-puan, Nabi ada sebelah. Dan Nabi terus mengajak Abu Talib untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa, di sisi yang sama ada Abu Jahal. Dan Abu Jahal kata, ingat, kamu hendaklah mati di atas agama nenek moyang kita. Tuan-puan, ia berakhir dengan apa? Allah Al-Qahhar. Allah yang punya kuasa. Kuasa mutlak, kuasa penuh. Abu Talib mati dengan agama nenek moyang. Bayang bukan kepalang sedihnya Nabi SAW. Dan turun ayat, Allah mengingatkan Nabi supaya tidak mendoakan orang yang sudah terang-terang mati dalam keadaan kufur dan musyrik. Orang yang terang-terang jadi ahli neraka. Dan turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi hidayah pada orang yang kamu sayang. Kamu tak upaya nak bagi hidayah pada orang yang kamu sayang. Kerana yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Masa Ustazah baca balik semula kisah itu dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum Sirah Nabawiyah, sahabat-sahabat sekalian, dan ulas dalam satu program slot Sirah Nabawiyah, kita terasa subhanallah, masya Allah, besarnya nikmat Allah yang mengurniakan kita nikmat Islam. Yang Ustazah kira tidak ada satu perjuangan apa pun memadai dengan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah.
Kamu, Zakiyah contohnya, lahir daripada rahim seorang ibu dan ayah yang muslim dan muslimah. Ketentuan Allah ke atas kamu, kamu menjadi orang pilihan Allah. Kamu disambut kelahiran di atas muka bumi ini dengan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Abu Talib, Nabi kat sebelah, nak mati, seru, ajak. Allah tak bagi. Kalaulah kita tak rasa betapa besarnya nikmat Islam, ya Allah bagi kepada kita. Ya Allah bagi pada anak-anak kita. Allah bagi pada kaum keluarga kita. Itu pun tuan-puan sekalian kita tak tahu macam mana nak mensyukuri dan menghargainya. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain.